Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, manusia ni bila mana Allah Ta'ala datangkan kebenaran, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang berkehendak untuk beriman, maka dia beriman. Siapa yang berkehendak untuk kufur, maka dia kufur. Bolehlah kita faham di sini manusia terbahagi pada dua golongan. Sama ada dia beriman ataupun dia kufur. Kufur mana kafir. Sebab tentu kita kata golongan yang kafir, dia tidak beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kerana dia tak beriman, dia tak percaya. Kalaupun dia beramal, juga bukan kerana dia percaya. Sebagai contohnya, ada orang bukan Islam berpuasa, tapi dia puasa tu dia tidak beriman itu sebagai perintah Tuhan. Ada juga saya tengok YouTuber, influencer yang bukan Islam, dia buat konten untuk sosial media, untuk YouTube dia solat tarawih. Dia datang solat tarawih, bukan solat tarawih, qiyam. Dia datang qiyam. Jadi bila tanya dia kata dia nak merasai pengalaman saja. Adakah dia solat itu kerana dia percaya agama kita, dia beriman kepada Allah? Saya rasa tak. Sebab memang dia buat konten. Bukan kita nak kata boleh ke tak boleh, tapi kita ceritanya manusia ni bila dia tak beriman, maka apa dia buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalannya itu di atas min syurut qabulil ibadah, iman, ikhlas dan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman, ikhlas dan ikut Rasul. Beriman itulah mula-mula dinyatakan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ikhlas itu amalan hati antara dia dengan Allah. Kemudian amalan yang dia buat tu mesti mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia buat itu, maka amalannya diterima Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika tidak demikian, maka amalannya tidak diterima Allah Ta'ala. Okey? Baik. Jadi di kalangan yang beriman pula, Allah bahagi lagi tiga golongan. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Fatir ayat 32. Qala Ta'ala, thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab. Allah Ta'ala mewaris. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang berhubung dengan penurunan Al-Quran, Taurat dan sebagainya, biasa digunakan perkataan anzalna, inna anzalna, inna nahnu nazzalna. Biasa diberitahu Quran tu kami turunkan, kitab yang kami turunkan. Dan ada yang Allah kata ataina wa atainal Dauda zabura, wa ataina Dauda zabura. Kami datangkan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Datangkan, turunkan. Cuma dalam ayat ni dia lain sikit. Allah kata
aurathna, kami wariskan. Wariskan. Kalau kita sebut warisan, harta warisan ni tuan-tuan, harta pusaka, mesti benda yang berharga kan, benda yang bernilai, benda yang ahli waris kita nak. Bukan nak aja, kadang berebut. Kalau kita mati tuan-tuan, adakah pakaian-pakaian, baju kita dalam almari itu anak kita berebut? Dia tak nak pakai tuan-tuan punya baju, baju Melayu, jubah, kain plekat, songkok, kopiah, serban. Dia tak nak tu. Tak tahulah kalau dia memang jenis dia pakai, dia pun pakai jubah. Tapi kalau orang muda sekarang ni, dia punya pattern lain, jubah dia lain, tak macam kita satu color je. Dia nak ada stripe sikit, sini sikit, design baru, slim fit. Kita pakai pattern lama orang tua-tua. Besar kemungkinannya seluar baju tuan-tuan, anak-anak tak berebut. Apa yang dia nak? Kalau tuan-tuan ada tinggalkan rumah, tuan-tuan ada tinggalkan tanah, kebun, ada saham, duit dalam bank, yang itu akan jadi harta pewarisan. Sebab benda itu bernilai, berharga. Bila Allah Ta'ala kata thumma awrasnal kitab, menunjukkan isi kandungan kitab yang diturunkan oleh Allah bernilai. Yang menerima ni orang-orang yang layak untuk menerima sesuatu yang bernilai. Apa yang ada dalam kitab? Fihi huda wa nur, padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Apa lagi? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, mengandungi keterangan-keterangan daripada petunjuk dan pembeza antara perkara yang benar dan salah. Apa lagi? Hukum hakam, banyaklah. Jadi bila suatu golongan yang Allah kata kami wariskan kitab, dia kata allazina istafaina min ibadina, golongan ini, orang-orang ini yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Tadi kita dah separate dah. Yang kafir dia tak masuk. Sekarang ni cerita orang yang beriman, iaitu yang dia percaya dengan isi kandungan kitab. Isi kandungan kitab. Okey, sebelum saya nak pergi ke situ, antara yang saya nak kaitkan dengan ayat ni tuan-tuan, kenapa wahyu, ilmu, ahkam, syariat disebut sebagai satu warisan? Kerana Nabi SAW pun sebut dalam hadis, nahnu ma'asyaral anbiya lan waris, atau lam nuwaris, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi-nabi, kami tidak mewariskan harta. Itu dia. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu harta Nabi diambil oleh Sayyidina Abu Bakar menjadi perbendaharaan negara. Yang itu yang dikatakan anak Nabi Fatimah. Fatimah dia kecil hati sikitlah. Bila Nabi wafat, tanah dia, tak silapnya tanah di Khaybar, Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh bagi kat ahli waris. Sebab Nabi kata ma taraknahu sedekah, apa yang Nabi-Nabi tinggalkan menjadi sedekah, jadi tak boleh bagi pada keluarga. Tapi apa yang para Nabi wariskan kalau bukan harta? Harta memang tak ada. Walakin warasul ilm, akan tetapi para Nabi mewariskan ilmu. Itu yang Nabi kata taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara, lan tadillu in istamassaktum bihima, kamu tak akan sesat sampai bila-bila selagi kamu berpegang dengan kedua perkara ini, kitab Allah wa sunnat nabiyih, kitab Allah dan sunnah nabinya. Itulah waris, harta pewarisan Nabi SAW. Dan dalam hadis tadi, saya patah balik hadis yang mula-mula tadi, faman akhadhahu akhadha bihazin wafir, siapa yang dapat ilmu, siapa yang dapat ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi,
Kemudian diambil oleh para ulama, kemudian para ulama mewariskan lagi generasi ke satu generasi ke satu generasi. Dia telah mendapat bahagian pusaka yang besar, bahagian pusaka nabi-nabi. Dalam konteks kita ni, Nabi Muhammad SAW, pusaka dia apa? Pusaka dia adalah ilmu yang ditinggalkan, sama ada daripada kitab Al-Quran ataupun penjelasan kitab itu melalui hikmah ataupun sunnah. Ya. Sebab kita tak boleh faham Quran kecuali dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ilmu yang mula-mula sekali, ilmu tafsir. Baik. Jadi siapa yang mewarisi ilmu agama, ilmu hukum hakam, syariat dan sebagainya, akidah, akhlak, asal kata dia benda tu datang daripada Nabi SAW, Nabi yang ajar, maka digelarkan mereka itu warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama, mereka adalah pewaris nabi-nabi. Kenapa? Sebab dia mendapatkan ilmu-ilmu agama. Tu yang kata tadi, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Jadi ilmu ni diturunkan dari satu generasi ke satu generasi ke satu generasi. Allah kata allazina astafaina min ibadina, ni orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Baik, daripada sekalian banyak ni kan, itu yang saya sebut tadi, terbagi pada 3 golongan. Pertama disebut faminhum zalimu li nafsih. Di kalangan mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Dia tahu benda yang betul, dia tahu tentang hukum hakam, dia tahu perkara halal dan haram, dia langgar. Dan kita rasa sangat sedih lah, di hujung-hujung Ramadan dan tuan dah masuk 10 akhir ni, muncul perkara-perkara yang kontroversi yang tak patut lah, ya? Buat video muzik, video klip, menari-menari dengan pondan-pondan ni semua. Kemudian bila orang marah, dia kata, cubalah orang Malaysia ni berfikiran open minded sikit, berfikiran terbuka sikit. Tuan-tuan kalau belum tengok, tak usah tengok lah, ya, macam pondan menari-menari betul. Lagu raya katanya lagu raya apa tuan? Melambak lagu raya, daripada lagu lama-lama, lagu tak ada lagi orang buat lagu raya macam tu. Bila orang kata tak boleh ni semua, dia kata open minded. Lepas tu dia kata jangan kecam penari-penari dalam tu, mereka nak menjadi diri sendiri. Dia orang ada degree, ada buat. Siapa kata kau ada degree kau boleh buat benda dosa maksiat? Oh, di kalangan yang menari ni ada yang askar tau. Oh, askar kena jadi macam tu ke? Kena jadi pondan? Tuan-tuan, kadang-kadang nak justify benda salah ni, kadang-kadang kita tak faham macam mana manusia boleh berfikir macam tu. Hal ni tuan-tuan jelas. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, ya, Anas bin Malik, Ibnu Abbas lah, hadis riwayat Ibnu Abbas. La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihin bin nisa min ar-rijal wal mutasyabihat min an-nisa bir rijal. Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat, ya, orang-orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, ya, ada lagi hadis yang sama yang juga diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Nabi SAW suruh mengutuk orang laki-laki yang bersifat kewanitaan, lembut-lembut, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, seorang tokoh hadis yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, dia kata termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW adalah bercakap seperti cakap orang perempuan, bercakap meniru gaya orang perempuan. Satu, berjalan lenggang-lenggok meniru orang perempuan, termasuk bergerak-geri macam orang perempuan. Jadi kalau menari,
Ya, sengaja orang lelaki make up pula, pakai lipstiknya dengan apa tu, buat macam anak ikan semua. Confirm lah Nabi laknat. Jadi bila kita beritahu benda tu salah, patut terimalah. Jangan dihalalkan, jangan dipertahankan benda tu. Salah. Jadi tuan-tuan, dalam orang yang dah Islam ni, pertama Allah kata faminhum zalimu li nafsih. Ya, menzalimi diri sendiri, tahu benda salah, tahu benda dosa, buat, dia langgar. Atau dah tahu perkara itu perkara fardu, perintah, dia tak buat. Solat tinggal, puasa tak puasa, atau puasa tak semayang. Itu semua diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala zalimu li nafsih, zalim pada diri sendiri. Kelak di akhirat nanti bila Allah campakkan masuk dalam neraka, ya, famallahu bizzallami lil abid, maka Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kenapa? Mereka itu, ya, zalimul nafsi atau zalamu anfusahum. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Allah takkan campak masuk dalam api neraka tuan-tuan, melainkan setelah dihisap, dan Allah tanya satu. Ni benda ni, bila dibentangkan amalan, ada tak kau buat dosa ni, ada tak kau buat dosa ni, ada tak kau buat dosa sekian, ataupun malaikat aku salah catat, ataupun malaikat aku menzalimi engkau. Ni hadis tentang ni banyak. Malaikat aku ada salah tulis ke? Dan hamba itu akan jawab, tidak wahai Tuhan. Malaikat kau tulis apa yang aku buat, yang ni aku buat, yang ni aku buat. Dan amalan-amalan kejahatan itu tidak dia bertaubat, dia tak istighfar, dia tak minta ampun. Kemudian bila Allah nak campak masuk dalam api neraka, ditanya, macam mana nak campak masuk neraka ni? Mana kau layak tak masuk? Hamba itu akan mengaku, aku layak. Sebab apa? Dah dihitung satu amalan dia yang jahat, dan amalan baiknya, malangnya sangat sedikit. Sebab itu Allah tak zalim pada dia, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Cuma masuknya mereka dalam api neraka tu tak macam orang kafir, khalidina fiha abada. Orang kafir dia masuk dalam neraka kekal. Ahli maksiat, pelaku maksiat, fasik, orang-orang fasik, dia masuk untuk tempoh tertentu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena seksa pun dia pun tak tahu. Sampai satu masa baru dikeluarkan. Baik, golongan kedua, wa minhum muqtasid. Di kalangan mereka ada yang beramal secara iktisad. Apa dia iktisad? Yang tahu bahasa Arab Kalau iktisad ni kita terjemah bahasa Melayu, kita kata ekonomi. Ataupun saya terjemah kata berkira-kira. Ada di kalangan hamba-hambaku ni, ya, mereka beramal dengan berkira-kira. Berkira-kira. Kalau nak terjemah berjimat cermat pun tak kena juga. Berkira-kira. Kenapa? Dia hanya nak buat benda yang fardu sahaja. Dia tak nak tambah amalan sunat, dan dia tidak mahu melakukan perkara maksiat. Dijelaskan dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, ata rajulu ila Nabi SAW. Ada satu orang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia tanya Nabi SAW, apa benda yang aku kena buat? Qal khamsu salawat fi kulli yawmin wa lailah. Nabi kata, engkau kena solat 5 waktu sehari semalam. Lepas tu dia tanya lagi, hal alayya ghairuha, adakah aku kena solat lain daripada yang 5 waktu ni? Qala la. Nabi kata tak ada. Yang fardu 5 waktu saja. Ya, illa an tatawwa, kecuali engkau sendiri yang sukarela nak buat lebih dari itu, maka solat yang lebih daripada 5 waktu tu dikira amalan sunat, nawafil atau nafilah. Termasuk yang kita buat tadi tuan-tuan, tarawih, qabliyah, ba'diyah, solat duha, apa lagi, tahiyatul masjid. Dan insyaAllah nanti pagi, nanti pukul berapa? Pukul 4 datang lagi qiyam.
Ada qiyam kan? Ada kan? Jadi siapa yang dah witir tadi, tak ada witir lagi lah. Tambah je dua salatul lail masna masna. Nabi SAW kata solat malam tu dua rakaat. Okey, tak apa. Jadi bila dia tanya macam tu, dia tanya summa ai, lepas solat ada apa lagi aku kena buat? Qal saum Ramadan. Nabi kata kena puasa bulan Ramadan. Dia tanya hal alayya ghairuh, adakah aku kena puasa lain daripada yang Ramadan? Qala la. Nabi kata tak ada. Illa an tatawwa, kecuali engkau sendiri nak buat lebih. Ada puasa Isnin, Khamis, ada puasa hari Arafah, Ashura, banyak puasa sunat. Kalau nak buat lebih. Lepas tu summa ai, dah tu apa lagi aku kena buat? Nabi SAW mengatakan zakat, az-zakah. Bila cukup syarat-syarat ni, kau kena keluar zakat. Hal alayya ghairuha, adakah aku kena keluarkan harta selain daripada zakat? Qala la illa an tatawwa. Tak ada, kecuali kau nak bagi lain daripada itu. Pemberian selain daripada zakat, ya, dikenali sebagai sedekah, infak dan sebagainya lah. Sedekah yang sunat. Masa tu saya baca syarah hadis ni, belum lagi difardukan ibadah haji, maka Nabi tak cakap pasal ibadah haji. Masa tu belum berlaku Fatu Mekah lagi. Jadi orang tu kata wallahi, dia disumpah, wallahi la azidu alaiha wala anqus, aku tak nak tambah amalan-amalan ni, dan aku tak nak kurangkan. Aku nak buat ngam-ngam je, cukup-cukup je. Solat yang fardu, puasa Ramadan, zakat kalau cukup syarat dia, ada harta haul cukup nisab sampai haul, aku keluar. Yang lain-lain aku tak nak. Padahal tuan-tuan, orang bermasuk Islam, jangan kita tekan dia. Ulama mengatakan Nabi SAW tidak menganjurkan, tak cerita berlebih-lebih tentang amalan-amalan sunat, sebab dia baru masuk Islam. Lalu lepas dia cakap macam tu, maknanya dia kata la azidu alaiha wala anqus, aku tak nak tambah, aku tak nak kurang, aku nak yang ni je. Dia pun pergi. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, aflaha in sadaqa, orang ni dia berjaya masuk syurga kalau betul apa yang dia cakap. Dia betul-betul buat yang fardu, dia tak kurang. Maknanya kalau dia kurang tu dia berdosa lah. Solat 5 waktu dia tak semayang, buat 4 waktu ke 3 waktu ke, ya, atau tak semayang langsung, Jumaat baru semayang. Ni semua ni tak dikira. Jadi aflah, kalau betul dia semayang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia wajib keluar zakat, dia keluar zakat, dia masuk syurga. Aflah in sadaqah. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, kalau ada orang yang beramal seperti muqtasid, kita tak boleh kata apa, sebab Nabi kata aflah. Sebab itu dalam ibadah tuan-tuan, amalan sunat ni kita tambah tatawu'at. Kita macam dia baru masuk Islam, maka Nabi tak galakkan dia amalan sunat. Tapi kalau orang dah lama masuk Islam, datang jumpa Nabi SAW, tanya pula, ayyul islami khair, wahai Rasulullah, amalan apa dalam Islam ni yang bagus-bagus? Ya, ayyu amal fil islami afdal, apa dia amalan dalam Islam yang afdal, aku nak buat. Baru Nabi ajar, satu lagi, tambah. Jadi kita ni tuan-tuan dikira bukanlah muqtasid, kita dah lama masuk Islam, kita pun dah faham benda ni. Kita rajin, kita tambah, amalan sunat. Tapi kalau ada orang tuan-tuan, dia semayang tadi Isyak, lepas Isyak dia balik, jangan kita kata apa dia tarawih tak buat. No, jangan, biar dia, sebab dia ni muqtasid. Mudah-mudahan je lah. Ataupun dia mungkin dia nak semayang kat rumah ke, boleh tak? Boleh. Kerana tarawih itu sendiri atau tarwihah itu adalah ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, afdalnya dia solat berjemaah ke dia solat di rumah, dia solat di sendiri. Itu semua ada dalilnya.
Kan sembahyang sunat kan Nabi galakkan buat kat rumah. Tapi tarawih ustaz bulan Ramadan ni, ya kita rajin kita buat. Masa saya belajar dulu, terlihat ada beberapa pandangan. Orang yang menghafal banyak ayat, afdal dia sembahyang sendiri. Dia ulang balik ayat Quran yang dia hafal, dia baca. Kita yang tak hafal banyak, kita dengarlah imam-imam kita baca, jadi makmum. Itu je. Okey. Jadi kalau ada orang balik, tak apa, dia balik. Lepas tu sembahyang. Tadi saya tengok lepas 4 rakaat, biasa kita 8 rakaat ada orang balik kan. Tadi 4 rakaat ada balik. Tak apa, pasal amalan sunat ni illa an tatawwa. Kau sendiri nak buat, ikut dia. Dia bersanggup buat 2, sanggup buat 4 ke, nak buat 8 ke, 10 je nak balik ke, dah lepas 20 nak balik ke, biar kita stay. Alhamdulillah. Cuma satu benda yang saya nak bukan kata nak tegur lah, saya mungkin nak cadangkan lah, bila ada orang dah balik, maka yang belakang-belakang tu segera masuk dalam saf. Imam dah takbir Allahu Akbar, dah baca Fatihah, banyak ruang-ruang kosong yang orang tak masuk ke depan. Tu satu. Lepas tu ada pula yang duduk dalam saf yang yang dah 2, 3 saf, 4 lah, dalam saf yang orang solat ikut imam, tiba dia sembahyang seorang pula. Ada tadi dia tak ikut imam, dia sembahyang sunat sendiri. Jadi bila kita berada dalam saf, ju'ilal imam liyutamma bih, kata Nabi SAW, dijadikan ada imam yang duduk kat depan supaya dia diikut. Liyutamma bihi, fa idza raka'a farka'u, bila dia rukuk kamu rukuk. Fa idza qama faqum, fa idza sajada fasjudu, dia berdiri kamu berdiri, dia sujud kamu sujud. Wa ya salama fasal, bila dia bagi salam kau pun bagi salam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi bila kita dah masuk dalam saf, janganlah kita semayang sendiri-sendiri pula. Kalau nak semayang sendiri, kita cari tempat di belakang. Kalau tuan-tuan pergi masjid UIA tu, itu macam-macam mazhab ada. Orang daripada seluruh dunia datang kan, pelajar-pelajar ni. Macam-macam, maknanya dia orang faham siapa yang ikut imam semayang kat depan. Belakang tu ada yang semayang sendiri, ada yang buat saf jemaah sendiri pun ada. Dia semayang 2 orang, 3 orang. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan kata semayang ni fardu wajib pula kita kena ikut imam, tak. Jadi ada yang baca Quran, ada yang boleh. Cumanya kita berada di inilah. Tapi kalau kita dah ada dalam saf, janganlah kita buat semayang sendiri pula. Imam ni tiba kita dia rukuk lah, dia sujud lain daripada pergerakan imam. Kita kata min babi ta'adub, dari segi beradab kita dalam solat berjemaah, kita tak buat macam itulah. Okey. Jadi siapa yang ada pula yang daripada belakang tu, dia ke depan, tetapi dia tak masuk saf yang kosong, dia pergi buat dia pergi buat saf sini 3 orang, tu 4 orang ni. Itu pun tak cantik, tak cantik. Imam dah jadi dah ke depan, dah mulakan solat. Kalau tak kerja imam, dia kena tengok belakang, tengok, okey, semua masuk saf, okey, baru dia mula. Tapi susah lah tuan-tuan. Tahu umur kita ni dah 2 tahun pula tak pergi masjid kan. Dah lama kita tak datang, dah lama kita tak rapat saf. Jadi kena peringatan macam ni kena selalu. Okey, itu 2 golongan. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah, Allah kata. Dan di kalangan hamba-hambaku ada yang berlumba-lumba membanyakkan amalan-amalan kebaikan. Sabiqun maknanya berlumba-lumba, bersaing. Sabiqu bil khairat bi iznillah, dengan izin Allah. Kena ingat sebab itu tuan-tuan, kita masih stay tadi. Orang balik kita stay, orang habis 8 rakaat balik kita stay lagi, orang lepas habis witir balik kita stay pula tazkirah. Lepas ni tak tahu ada tadarus ke apa, saya tak tahu. Mana kita ni sabiqum bi khairat, kita berlumba-lumba nak buat lagi dengan izin Allah. Allah kata bi iznillah. Ini penting saya nak sebut. Kalau tak ada ayat ni sabiqum bi khairati bi iznillah,
takut-takut tentang kita ni nanti ingat aku beramal ni atas kehebatan diri aku. Datang ujub, al-i'jabu bin nafsi, maksudnya kagum dengan amalan sendiri. Apa orang balik tak semayang, apa buat 8, apalah witir sekejap je, 3 rakaat je, itu pun balik. Takut je mari macam tu. Sebab tu saya tekankan awal-awal tadi, pertama zalimu li nafsih, golongan yang buat dosa dan maksiat, melanggar perintah Allah. Yang kedua, wa minhum muqtasid, dia nak beramal ngam-ngam je, yang wajib-wajib dia biarkan dia. Sebab Nabi pun tak paksa, Nabi SAW pun tak paksa orang. Yang ketiga, kita dah masuk dalam golongan ni, berlumba-lumba membanyakkan amalan kebaikan. Cuma satu benda je kena jaga, hati kita. Kerana Allah kata biiznillah, yang kita boleh buat ni sebab Allah izin. Kalau Allah tak izinkan tuan-tuan, kita pun mungkin tak ada kat sini. Tengah semayang, tapi masjid ni tak dengar bunyi mercun Sepanjang saya tazkirah tuan-tuan, ada je bunyi mercun, pom pom pom. Agaknya kalau Allah tak izinkan kita masuk masjid semayang, tantang kita main mercun tu kot, pom 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 pom. Ya. Jadi tuan-tuan, bila kita faham benda ni, maka kita syukur pada Allah Ta'ala. Sampai dah ke 10 malam akhir ni, masih lagi Allah jadikan kita sabiqum bil khairat biiznillah. Dan kena ingat, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW menyatakan, tiap-tiap amalan tu ada dia punya kegairahan. Kita rasa gairah nak buat ibadat, dan kegairahan itu dia ada tempoh dia. Sebab itulah tuan-tuan, bukan saja tuan-tuan, mungkin sekali saya lah, ya, sekali saya. Biasa dah habis-habis Ramadan ni, nanti masuk Syawal kita dah mula macam kurang sikit. Masa tu kita kena ni balik, kena peringatkan balik, ya. Aku beramal bukan kerana Ramadan, bulan-bulan lain pun kena buat, tak banyak sikit, kerana amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang Allah paling suka ialah orang amalan itu berterusan walaupun sikit. Jadi kalau kita solat malam ni, lepas Ramadan kita dah tak ada buat 20 lagi, dah tak ada buat lagi witir apa semua, paling kurang sikit. Ambil witir macam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dia bezakan fardu dengan wajib. Jadi witir tu wajib. Sebab tu kalau tengok orang mazhab Hanafi ni, lepas sembahyang Isyak ada yang tak sembahyang qabliyah, ba'diyah, dia sembahyang witir. Sebab mazhab dia wajib. Dia beza wajib dengan fardu lain. Itu kena bincang lain kali lah. Tapi kita ni tuan-tuan, kalau tak rajin sangat pun, witir ni kita buatlah 1 rakaat. Nabi suruh, Nabi pun pesan, kalau tak boleh buat banyak, buat 1 rakaat. Salatul lail, kalau tak boleh banyak, buat dua rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik. Lepas daripada ni pun kita masih lagi beramal, ya. Wallahu taala alam. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan. Suka juga saya mewar-warkan tuan-tuan, tabung masjid, tabung fi sabilillah tu, marilah kita sama-sama menyumbang. InsyaAllah banyak lagi masjid boleh bantu, ya. Baru ni pun pihak masjid serahkan pada saya dapat serahkan pada mangsa rumah kebakaran, rumah terbakar. Habis barang dia, nak raya tak ada apa dah, pakaian tak ada apa, tak ada, habis. Nasib baik anak dia hidup lah. Anak dia 3 pergi sekolah masa kebakaran tu, waktu 11 pagi. Jadi sumbangan-sumbangan macam ni, yakinlah tuan-tuan, dia sampai kepada golongan yang layak menerimanya, golongan asnaf. Saya galakkan tuan-tuan menyumbang. Banyak lagi pihak masjid boleh bantu tu, boleh nak menyumbang beras pun boleh, nak menyumbang makanan boleh juga. Kita salah bantu, ya. Antara orang Islam dia yashuddu ba'duhum ba'dha, saling kuat menguat dan bantu membantu antara satu sama lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.